Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak baca kitab Al-Adab daripada Sunan Abi Dawud As-Sijistani. Baik. Kita ambil hadis pertama. Hadis pertama, babun fil hilmi wa akhlaqin nabi. Okay, bab dalam al-hilm. Al-hilm maksudnya lemah lembut dan akhlak-akhlak kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, haddatsana Abdullah bin Maslamah thana Sulaiman yani ibn al-Mughirah an Thabit an Anas qala. Okey, hadis ni daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Okey, Abu Dawud meriwayatkan daripada tok guru dia Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, syekh dia dekat Makkah al-Mukarramah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah orang yang memberi khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak usia dia 10 tahun. Mak dia datang, mak dia Ummu Sulaim bintu Milhan. Yang ni famous ni. Ummu Sulaim, ada seorang lagi. Saya tak ingat, tapi bintu Milhan, anak kepada Milhan ni ada 2 orang perempuan. Dan mereka ni dalam sejarah sangat hebat kerana melahirkan orang-orang yang hebat. Ummu Sulaim bintu Milhan, salah seorang anak dia adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik adalah daripada Bani Najjar Al-Khazraji, orang Khazraj, orang Ansar. Lalu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka mak kepada Anas bin Malik ni, satu dia bapa kepada Anas ni dia mati dalam jahiliyah. Pada zaman jahiliyah dia mati, tidak sempat beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mak kepada Anas bin Malik ni dia berkahwin dengan Abu Talhah, sahabat Nabi Abu Talhah Al-Ansari. Okey, dan kemudiannya mak kepada Anas ni dia nak Anas ni jadi orang yang something. Lalu dia buat apa? Dia pergi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dekat Madinah, dia terus offer. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dekat kawasan Bani Najjar, kan, tempat Abu Ayyub Al-Ansari, tempat dibinanya Masjid Nabawi adalah tanah milik 2 orang anak yatim daripada Bani Najjar. So salah seorang daripada Bani Najjar adalah Anas bin Malik. Mak dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, offer pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik jadi khadim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang Anas buat. Anas ikut Nabi pergi mana-mana pun. Sampai pergi perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia tak perang. Sebab apa? Bagi khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia join perang Badar, perang Uhud, semua dia join. Okey, tetapi tugas dia adalah memberi khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam doa untuk dia. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma saya tak ingat, atil umrahu wa kathir malahu, panjangkan usia dia dan banyakkan harta dan anak dia. So Anas bin Malik radhiyallahu taala antara orang yang mati lewat, umur 100 lebih baru meninggal dunia, dan kemudiannya hartanya sangat banyak dan anak-anak dia pun sangat ramai. Sampai anak dia pun kata ada 100 lebih kurang 100 atau 100 lebih anak kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi, inni mukathirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan umat aku sebab apa? Bilangan mereka yang ramai. So Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tazawwajul wadud al walud. Nak kahwin, cari orang yang boleh memberikan zuriat. Lelaki yang boleh bagi zuriat, perempuan yang boleh bagi zuriat. Kerana nak memperbanyakkan zuriat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, qala, Anas berkata, khadimtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selama 10 tahun di Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa ana gulamun, dan ketika itu aku masih budak lagi. Sebab umur dia 10 tahun. Sebab nama gulam ni biasanya diberikan pada orang yang berusia 15 tahun ke bawah. Atas 15 tahun sudah dikira dewasa. Dan begitu cara kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Umur 10 tahun, 11 tahun masih lagi gulam, budak. Dia cakap pun baik,
manjakan anak. Tapi bila dah usia 15 tahun, layanan kita adalah layanan orang dewasa. Kata Anas bin Malik bil Madinah. Nabi SAW, khidmat Anas bin Malik pada Nabi SAW hanya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Laisa kullu amri kama yashtahi sahibi. Dalam 10 tahun dia berkhidmat dengan Nabi SAW, maka kata Anas, bukan semua perkara yang dia buat Nabi SAW suka. Yashtahi, ada benda yang dia buat Nabi tak suka. Ada benda yang dia buat Nabi tak berkenan. Kadang-kadang Nabi suruh dia buat benda, dia tak buat. Manusia biasalah kan. Anak-anak kita pun sama, suruh buat tak buat. An akuna alaihi kama yashtahi sahibi an akuna alaihi. Bukan seperti mana jangkaan Nabi SAW pada aku. Tetapi ma qala li fiha uff qatta wa ma qala li lima fa'alta haza au ala fa'alta haza. Kata Anas bin Malik, sepanjang 10 tahun dia bersama dengan Nabi SAW, dan banyak benda yang dia muqassir, yang dia tak tunaikan seperti mana yang Nabi SAW harapkan daripada dia. Tetapi dia kata apa? Kata Anas bin Malik, Nabi SAW tak pernah kata uff. Maksudnya Nabi SAW tidak pernah mengatakan sesuatu yang menyebabkan Anas bin Malik ni terasa. Dan Nabi SAW pula kata Anas bin Malik, wa ma qala li lima fa'alta haza. Nabi tak pernah tanya pada Anas bin Malik, kenapa buat macam ni. Dan Nabi SAW juga tak pernah kata pada Anas bin Malik, au ala fa'alta haza, kenapa tak buat macam ni. Kenapa tak buat apa yang aku suruh. So Nabi SAW tak pernah kata benda macam ni pada orang yang berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. So ini antara adab kepribadian Nabi SAW. Nabi sangat menjaga pertuturan. Bahkan dalam satu riwayat Nabi SAW menyebutkan, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man ittaqahu an-nas makhafata syarrih. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala letak kedudukannya antara yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat ialah orang-orang yang semasa di dunia orang jauh daripada dia. Orang tak nak duduk dekat dengan dia. Pasal apa? Mulut dia. Makhafata syarrih. Kerana takut mulut dia. Bila bercakap depan-depan pun cakap benda yang menyakitkan hati. Bila belakang pun duduk mengumpat dia pula. So orang yang macam ni, kata Nabi SAW, syarran nasi manzilatan indallah yaumal qiyamah. Kedudukan ni paling rendah di sisi Allah Ta'ala. Dan kemudiannya Nabi SAW adalah orang yang paling walaupun Anas ni berstatus khadim, walaupun Anas ni berstatus budak, tetapi Nabi SAW layanan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi Nabi SAW contoh kepribadian, uswah, untuk jadi tauladan pada kita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita tengok Nabi SAW, orang bercerita tentang Nabi SAW, yang kita ambil bab akidah, bab tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sangat penting. Kita ambil bab syariat, bab hukum halal haram daripada Nabi SAW. Tapi yang kita lupa adalah untuk beradab. Macam mana Nabi SAW mengajarkan kita adab. Allah Ta'ala bahkan puji Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu berada pada kepribadian yang hebat, yang azim, yang hebat. So Nabi SAW tunjuk contoh. Walaupun dengan Anas bin Malik, walaupun dengan khadim, orang yang berstatus maid, walaupun dengan orang yang berstatus budak, tapi Nabi SAW menunjukkan rasa hormat. Nabi SAW tidak menunjukkan benda yang tidak disukai walaupun oleh maid dia. Tapi kita ni kadang-kadang kita ada beza-bezakan manusia. Kita ada kastakan manusia. Dan benda ni Nabi SAW minta kita buang, hatta di kalangan hamba sekalipun. Sebab tu Nabi SAW antara benda yang Nabi suruh dan yang Nabi suruh kita buat pada hamba-hamba, katalah sekiranya kita ada hamba, maka hamba ni kena bagi pakaian seperti mana kita bagi pakai ahli keluarga kita.
kena bagi makan seperti mana kita bagi makan ahli keluarga kita. Habis bateri ke apa? Seperti mana kita bagi makan ahli keluarga kita. Okey, dan dudukkan dia bersama dengan ahli keluarga kita. Jangan ada kasta, jangan ada perbezaan. Walaupun statusnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hamba ni nisfu ma 'alal muhsanat. Hamba ni status dia separuh daripada hak orang yang merdeka. Tetapi Nabi SAW nak ajar bahawa setiap manusia dia berhak untuk dapat layanan yang baik. Okay. Dan terutamanya kepada kanak-kanak, terutamanya kepada hamba-hamba. Sebab apa? Sebab hamba dan budak-budak ni biasanya kita abaikan. Tapi Nabi SAW sebut laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan dari kalangan kami, kata Nabi SAW, orang-orang yang tidak tahu menghormati orang tua. Okay, kadang-kadang kita tak sama pandangan dengan dia, kita ada perbezaan dengan dia, tetapi jangan hilangkan rasa hormat dengan orang yang lebih tua. Man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Okay, dan kadang-kadang bila kita marah, contoh kita marah pada anak kita, kita rasa kita ada kelebihan atas anak kita, kita mak, kita ayah atas anak kita. Lalu kita bagi arahan pada dia, kadang tak ada keluar perkataan please pun, minta tolong buat, kita bagi arahan je. Kemudian kalau dah lah kita yang bagi arahan, kita dalam keadaan kita minta tolong dia buat, bila ada salah pula, tengok macam mana kita marah dia, macam mana kita marah pada anak kita. Nabi SAW ajar, walaupun ada benda yang Anas buat tak menepati cita rasa Nabi SAW, tapi Nabi ajar kontrol, tunjukkan kepribadian yang baik. Sebab anak-anak ni dia membesar. Kita kalau kita ajar marah pada dia, dia akan membesar dengan kemarahan. Skrip akan berulang. Dia dengan anak dia pun akan buat benda yang sama. Kalau tak percaya, tengok. Okey, tapi kalau kita buat macam mana Nabi SAW ajar, nescaya kitaran tu akan berulang. Kitaran ayah buat baik pada anak dia, anak buat baik pada anak dia lagi, kitaran tu akan berulang. So ini antara faedah yang kita dapat daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Okey, di mana Nabi SAW juga antara faedah lain, Nabi SAW tidak membebankan orang. Okey, Nabi dah buat, dah minta. Okey, lalu kalau tak jadi, kalau tak terhasil, maka Nabi tak pernah, kenapa tak buat? Kenapa tak menjadi macam mana kamu buat? Okay, macam yang bos-bos selalu marah pada pekerja dia. Okay, kadang-kadang kita tak tengok pada usaha. Orang tu dah berusaha, mungkin tak tidur malam, tapi hasil ni bukan kita yang boleh tentukan. Okay, kadang-kadang benda tu menjadi, kadang-kadang tak menjadi. Okay, yang kita kena hargai adalah usaha mereka. Dan Nabi SAW menghargai Anas dan usaha dia. Kerana tu Nabi SAW tidak pernah memberikan kritikan, walaupun dengan Uf ni bunyi je, bukan muka lagi. So dipanggil apa? Frowning. Frowning. Cakap bahasa Inggeris faham sikit kan? Okay. So walaupun dengan frowning pun Nabi SAW tak pernah berikan pada Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Wallahu taala a'lam. So kita usaha. Tak ada sebab kita pilih kitab adab ni adalah untuk kita cuba mencontohi. Kita dah cuba untuk contoh Nabi SAW dalam bab akidah. Kita dah cuba untuk contoh Nabi SAW dalam bab syariat, cari mana halal, mana haram, nak buat mana-mana sunat. Lalu kita cuba juga untuk ikut Nabi SAW dalam bab adab dan akhlak. Okay, lalu kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.